Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah seperti mana biasanya dan patutnya bagi kita, kerana dialah Allah pemilik kita dan pemilik alam semesta. Daripadanya kita datang dan kepadanya lah kita kembali. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Maka kita pada pagi ini sekali lagi syukur pada Allah dapat bertemu dalam siri kuliah kita khas lagi. Dulu khas lah, minggu lepas khas dah. Ingat ke tak ada dah minggu ni, ada lagi khas minggu ni. Rupanya hari ni betulnya cerita pasal hijrah. Hari tu kita bawa topik hijrah, pasal ingat tak ada dah ni gila. Jadi marilah minggu ni ada lagi, jadi cerita hijrah lagi lah kita. Cuma insya-Allah pada pagi ni kita nak ambil satu titik fokus berkaitan dengan hijrah ni. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Dan apa isu yang paling utama yang ada dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila kita kaji sejarah, dan insya-Allah pagi ni kita nak cerita pasal hijrah. Baru ni peristiwa dah bicara dah. Lari ni bukan lari lah, Nabi kita tak kata dia lari, tapi baginda diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah daripada kota Mekah menuju Madinah. Untuk apa sebenarnya? Sehingga Nabi terpaksa menghadapi cabaran macam-macam. Dianiaya, disakiti, ditohmah, dicaci, dimaki, sampai tahap orang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal 40 tahun Nabi berdakwah, tak ada masalah. Nabi hidup sebelum jadi rasul, tak ada masalah. Sehingga orang kata kita ni masalah ni pasal tak baik je. Pasal cakap kita tak betul, cakap kita tak kasar, cakap kita kalau lembut orang terima. Jawapan dia, dakwah ni, musuh utama dakwah bukanlah akhlak. Musuh utama dakwah adalah syirik. Sebab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun di awal hidup Nabi tak ada masalah. Padahal Nabi lah orang yang paling berakhlak mulia dan disayangi oleh orang Mekah. Sebab apa baginda dimusuhi? Kerana Nabi mengajak manusia beriman kepada Allah. Kalau orang tanya kenapa sampai nak kena hijrah, inilah isu dia paling utama sekali. Orang Mekah, bila Nabi SAW diutuskan oleh Allah kepada orang Mekah, bermula dengan hari pertama Nabi terima wahyu di Gua Hira, Nabi balik, ketak-ketak, isteri dia selimutkan dia. Kemudian Nabi SAW kata, habislah aku. Kemudian Khadijah bawa dia pergi jumpa kepada Waraqah bin Naufal. Wahyu pertama, Waraqah bin Naufal dah kata dah, kalaulah aku masih hidup saat kamu diperangi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, apakah aku akan diperangi dan dihalau? Aw mukhrijiyahum? Kata Nabi kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang bawa seperti mana yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi, diperangi. Kenapa mereka sampai peringkat menolak akhlak Nabi yang paling baik? Sebab mereka sangat payah meninggalkan kesyirikan. Dalam cerita perjalanan dakwah Nabi sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi dah pergi ajak orang Taif tak terima. Nabi pergi ajak kabilah-kabilah Arab yang berdekatan, tak terima.
Sehingga akhirnya Allah Ta'ala ataupun Nabi pergi musim haji jumpa dengan orang Madinah, orang Madinah terima. Setelah daripada itu orang Madinah pun jemput Nabi, balik berdakwah sama dia. Tahun yang kedua datanglah 70 orang rombongan untuk ajak Nabi berhijrah ke Madinah. Janji tak setia sehingga akhirnya Nabi SAW berhijrahlah ke Madinah. Dalam peristiwa hijrah tu, sebelum dari peristiwa hijrah tu pun ada kisah orang masuk Islam. Sampai ke Madinah, berlaku perang Badar, sehingga akhirnya terpaksa kaum ni, keluarga Quraisy dengan keluarga Muhajirin, orang yang ada pertalian darah, tapi mereka berperang sampai berbunuh-bunuhan. Kerana apa? Kerana nak menjaga tauhid. Sahabat-sahabat Nabi diseksa di Mekah. Sumayyah mati, dibunuh. Sebab apa? Menjaga tauhid. Ammar atau ayah dia Yasir dibunuh. Sebab apa? Menjaga tauhid. Sehingga para sahabat semua tahu apa isu yang paling utama mereka hadapi dalam kehidupan ini adalah menjaga tauhid. Bila berlaku hijrah Nabi SAW hijrah ke Madinah, alhamdulillah sahabat-sahabat mulalah berbangga dengan tauhid yang ada pada mereka. Maka berjihad mengajak orang kepada tauhid. Sampailah Nabi SAW wafat. Atau sebelum daripada Nabi SAW wafat, berlaku perjanjian Hudaibiyah. Orang Mekah tak nak bagi Nabi masuk buat umrah. Tapi Nabi SAW masa tu buat bai'ah Ridwan. Bai'ah Ridwan ni untuk menyerang kota Mekah kerana mereka kata Uthman mati dibunuh. Berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Antara isi kandungan Hudaibiyah ialah orang Mekah yang masuk Islam lari ke Madinah, Madinah kena hantar. Sebaliknya orang Madinah yang murtad patah balik ke Mekah, orang Mekah tak perlu hantar. Betul tak? Sahabat-sahabat rasa ini perjanjian berat sebelah. Tapi bila Nabi SAW setuju, hikmah yang ada di sebaliknya ialah selama 2 tahun perjanjian itu berjalan. Dia dekat 2 tahun ya perjanjian Hudaibiyah ni. Lepas pada tu berlaku pembukaan kota Mekah, terbatal perjanjian tu. Walaupun janji itu 10 tahun, 2 tahun je sempat. Selama 2 tahun perjanjian Hudaibiyah tu berlaku, tidak ada seorang pun daripada Madinah murtad pergi ke Mekah. Sebaliknya ramai daripada kalangan orang Mekah pergi ke Madinah nak masuk Islam. Dan pada masa tu memang Nabi taat kepada perjanjian, Nabi tak terima. Dia panggil Abu Jandal, seorang lelaki nama dia Abu Jandal. Dia ni bila sampai ke Madinah, orang Mekah mari tuntut balik. Nabi hantar balik. Waktu dalam perjalanan pulang, dia rampas pedang pengawal tu, dia bunuh 2 orang dan dia buat satu kem tengah. Semua orang Mekah masuk Islam, tak pergi ke Madinah tapi bergabung dengan kem Abu Jandal. Sehingga akhir sekali bila Quraisy minta supaya Nabi SAW terima mereka, setelah daripada mereka ni buat serangan kepada orang-orang Quraisy, kafilah-kafilah dagang diserang oleh mereka, akhir sekali mereka suruh Nabi ambil dia orang ni. Tapi masa tu Abu Jandal dah sakit, tak sempat berhijrah ke Madinah. Isu yang paling utama ialah tauhid. Dan perkara ni bukanlah perkara baru. Apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi, tauhid. Apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS keluar daripada Iraq,
pergi kepada Syam, pergi kepada Hijaz. Pasal apa? Tauhid. Apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam, lari daripada Mesir, pergi kepada Madian, tauhid. Semua perkara ni berlaku demi menjaga keimanan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka tahu yang Nabi hijrah ni bukan kerana nak jadi ketua raja di Madinah. Nabi hijrah bukan kerana nak cari harta benda di Madinah. Nabi hijrah bukan nak cari pengaruh di Madinah. Tidak. Tapi Nabi berhijrah demi menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah daripada Nabi duduk di Mekah, di Madinah, kempen Nabi adalah untuk menyebarkan agama tauhid. Setelah daripada berjaya menang Badar, menang Uhud, menang Khandaq, sehingga akhirnya berlaku perjanjian Hudaibiyah, kemudian berlakunya pembukaan kota Mekah. Setelah daripada tu Nabi tawan semua orang Mekah, dan Nabi kata, apa pandangan kamu yang kamu rasa aku nak buat kat kamu? Mereka pun takut belaka. Akhir sekali Nabi kata, idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kamu, aku bebaskan. Daripada hijrah akhirnya membuahkan hasil, iaitulah agama Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Hari ini kalau orang tanya kita, apakah kita perlu berhijrah meninggalkan tanah air? Jawapannya tidak. Pasal apa? Sebab tempat kita sudah pun kita dapat beriman kepada Allah dan tidak ada halangan padanya. Akan tetapi tinggal lagi kita ambil iktibar daripada semua kehidupan Nabi dan hijrah Nabi itu untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau isu berkaitan dengan agama Islam kita, basicnya tak ada masalah. Basicnya tak ada masalah sebab kita kata kita Islam. Tapi bila merujuk kepada detailnya kita dan banding dengan situasi yang ada di zaman Nabi sehingga Nabi SAW berhijrah daripada Mekah menuju Madinah, ada beberapa isu dan ada beberapa perkara yang kita kena elak agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang berlaku kepada orang-orang Quraisy. Paling utama nombor satu. Kenapa mereka menolak dakwah tauhid? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila diajak mereka beriman kepada ikut apa yang Allah turunkan kepada Rasul, mereka jawab, kami nak ikut agama nenek moyang. Inilah penyakit paling utama sekali yang ada dalam hati orang Quraisy. Sebab apa dia tolak dakwah Nabi? Sebab Nabi tak baik? Nabi baik. Sebab apa? Mukjizat tak ada. Nabi habis tunjuk mukjizat. Mukjizat apa yang dia nak? Mukjizat apa dia nak? Belah bulan terbelah dua depan mata Quraisy. Mukjizat apa lagi nak? Berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Depan mata Nabi bagi tahu begini keadaan Masjidil Aqsa. Mukjizat khabar, Nabi bagi tahu orang akan datang satu kafilah Nabi minum air dekat kafilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Betul kafilah tu dah kata ada orang minum air dia. Peristiwa pembukaan ataupun pemboikotan Nabi dan Bani Hashim, surat perjanjian duduk dalam Kaabah. Tak ada orang buka, tapi Nabi bagi tahu surat tu dah hancur dimakan anai-anai. Siapa boleh bagi tahu? Tak ada orang kecuali wahyu. Mukjizat lagi, Quran sendiri mereka tak mampu nak cabar walau satu ayat.
Tapi degilnya orang Quraisy, alasan mereka pertama apa dia? Kami nak ikut agama nenek moyang. Inilah penghalang utama daripada tauhid mereka. Dan Abu Talib yang kenal Nabi, jaga Nabi daripada kecil, tahu Nabi itu benar. Bila dia ajak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal mari tepi. Abu Jahal kata apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu nak meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Apa dia agama Abdul Muttalib? Menyembah berhala. Alasan dia apa? Agama nenek moyang. So halangan tauhid yang ada pada zaman tersebut ialah ikut nenek moyang. Cabaran tu ada tak zaman kita? Bila kita ajak kembalilah kepada apa yang Allah kata, kembalilah apa yang Nabi kata, dia pun jawab, kami nak ikut nenek moyang. Ini adat kebiasaan yang sudah pun diamalkan selama ratusan tahun di tempat kita. Ni dulu orang-orang dulu buat takkanlah salah. Hujah mereka ialah nenek moyang. So kita katakan, kalau betul kita nak ambil peristiwa hijrah sebagai iktibar bagi kita, maka kita kena berhijrah meninggalkan alasan tersebut. Hari ini kita Islam bukan kerana nenek moyang, tetapi hari ini kita Islam kerana meyakini bahawa Islam adalah agama yang benar dan Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Okey. Alasan pertama. Alasan yang kedua, Nabi ataupun Quraisy sampai peringkat menolak dakwah tauhid ini. Menolak dakwah tauhid, sebahagian daripada mereka tak nak hilang pengaruh dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang berlaku ni bukan pada Quraisy, kepada ketua munafik. Iaitulah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang menghalang dia daripada ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jawatan dia, bahawa orang dah janji dia ni nak dilantik menjadi pemimpin kepada orang Madinah. Tapi bila Nabi datang, tak jadi dia. Akhir sekali kerana kecintaan dia kepada pangkat dan darjat menghalang dia daripada mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga perkara yang kita ambil sebagai teladan. Yang kemudian setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dakwah tauhid ni senantiasa menghadapi cabaran dan ujian sampailah kepada zaman kita. Antara yang menghalang seorang itu menjaga tauhid yang seterusnya ialah ta'assub kepada kumpulan. Ta'assub kepada bilangan, majority. Sebab zaman dulu dia ramai. Orang Quraisy ni, saya nak sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila berlakunya kesombongan yang ada pada Quraisy, perhatikan dua ayat Quran, satu surah Al-Fil. Kemudian datang selepas surah Al-Fil surah apa? Quraisy. Betul? Surah Al-Fil, kemudian surah Quraisy. Surah Fil cerita pasal apa? Gajah. Hancurnya tentera bergajah. Surah Quraisy cerita tentang apa? Cerita tentang Quraisy. Sebab apa? Sebab ada kesinambungan
bahawa berasas daripada peristiwa Al-Fil, Quraisy menganggap mereka adalah satu bangsa yang mulia. Dan dengan kemuliaan mereka lah, dengan walaupun mereka ni diberikan walaupun mereka ni menyembah berhala, tapi Allah masih lagi menjaga mereka. So mereka menganggap mereka ni umat pilihan. Dia jadi satu sifat sombong. Dan orang Arab, bila Nabi SAW mengajak Quraisy meninggalkan sembahan berhala, mereka mula bimbang dan takut. Takut apa? Takut Nabi Muhammad akan ditimpa apa yang telah menimpa tentera bergajah. Ramai orang takut nak ikut Nabi Muhammad SAW. Pasal Nabi lawan Quraisy. Dan orang yang lawan Quraisy telah berlaku sejarah, dia dimusnahkan oleh Allah dalam peristiwa tentera Abraha. Bila dalam keadaan begitu, Quraisy pun tetap dengan kesombongan dia, dia rasa dia mulia, dengan ketaksuban yang ada pada dia, dia tidak menolak dakwah, dia tidak menerima dakwah Nabi SAW. Bila orang Arab berbondong-bondong kembali kepada dakwah Nabi, bila berlaku pembukaan kota Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, Quraisy pun kalah. Jadi mula-mula perang Badar, dah nampak dah kalah. Dah jatuh dah. Saham Quraisy jatuh. Berlaku perang Uhud, kalah lagi, jatuh lagi. Berlaku perang Khandaq, kalah lagi. Berlaku peperangan antara Nabi dan Quraisy, Nabi menang. Sehingga kemuncaknya Nabi takluk dan tawan Mekah. Setelah itu Allah Ta'ala kata, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Setelah itu masyarakat Arab pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam setelah mereka melihat benarnya dakwah Nabi SAW. Tapi tak sama dah orang yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dengan yang masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Betul tak? Quran pun kata macam tu. Ulama la yastawi man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Orang yang masuk Islam infak harta sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah, pahala dia lebih besar daripada pahala orang yang beriman setelah daripada kota Mekah. Sehingga Nabi kata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Setelah kita tengok tadi apa yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah, nombor satu apa dia? Kerana ikut nenek moyang. Nombor dua, kenapa? Mereka sayang kepada kedudukan dan ketuanan mereka yang mereka merupakan pemimpin kota Mekah. Dan yang ketiga, mereka rasa mereka sombong dan ta'assub kepada Quraisy, bahawa mereka adalah bangsa yang hebat dan bangsa ini sebenarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang berlaku kepada Quraisy sehingga akhirnya Nabi pun meninggalkan mereka, kemudian berpindah ke Madinah. Lalu setelah daripada tu orang-orang Ansar menerima keistimewaan daripada hijrah Nabi, walaupun setelah daripada membuka kota Mekah, Nabi tetap juga berada di Madinah dan Nabi stay di Madinah sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Faedah apa yang kita nak ambil daripada cerita dan peristiwa ni? So, saya katakan faedah yang pertama ialah berimanlah kerana Allah, bukan kerana
keturunan. Hari ni kalau orang tanya kita beriman sebab apa? Orang kata sebab mak ayah dia Islam. Ramai orang nama Islam, IC Islam, tapi dalam Islam dia tak tahu apa. Kalau boleh orang ni kita nak ajak dia berhijrahlah kepada Islam yang sebenar. Apa Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengajak kita kepada tauhid. Ingat. Sebab tu dalam kehidupan Nabi, baik salat, baik haji, baik hijrah, baik apa jua cerita yang Nabi bawa, nombor satu adalah dakwah kepada tauhid. Dan apa itu tauhid? Tauhid ialah mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar dan mensucikan Allah dari sebarang sekutu baginya. Mana maksud tauhid? Itulah yang kita kata la ilaha illallah. Sebab itu kita memahami ni, kita kembali kepada biarlah kita ni, kita ambil peristiwa ni jadi iktibar, dan kita ambil pengajaran daripada cerita Ashabul Kahfi, kita ambil pengajaran daripada cerita Nabi Musa, kita ambil pengajaran daripada cerita Nabi Ibrahim. Hari ini kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dialah sebenar-benarnya Tuhan yang berhak disembah. Tapi di zaman kita ni ada mari cabaran lain pula. Bukan zaman kita semata-mata, tapi telah berlaku dalam Islam satu fitnah yang disebut sebagai ilmul kalam. Siapa pernah dengar tentang ni? Ilmul kalam ni pernah dengar kan? Apa maksud ilmul kalam? Ilmu tentang akal, ilmu berfikir, ilmu bercakap. Sebab tu dia banyak cakap, dia banyak fikir, dikatakan ilmul kalam. Sedangkan para sahabat dengan Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, cara mereka menerima Islam daripada Nabi ialah cara sami'na wa ata'na, iaitu menerima dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq, bila dia ditanya oleh orang Quraisy berkaitan dengan cerita Isra wal Mi'raj, satu soalan je, betul tak Nabi Muhammad yang bagi tahu? Mereka kata betul. Kalau betul Nabi Muhammad bagi tahu, aku percaya. So apa kaedah sahabat dalam beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam memperjuangkan tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa cara mereka? Menerima apa yang dibawa oleh Nabi dan kemudian beriman kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara detail, kita bila bercakap tentang tauhid dan iman, ada 7 syarat kalimah syahadah. Okey, ada 7 syarat kalimah syahadah. Apa dia 7 syarat tersebut? Okay, hari ni berkaitan dengan tauhid ni kita nak ambil 7 syarat 2 kalimah syahadah. Bererti bila orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, tidak sempurna syahadah dia, melainkan ada 7 syarat ini. Syarat pertama apa dia? Syarat pertama ialah al-ilmu. Al-ilmu. Dia berilmu. Dia mengucap la ilaha illallah dalam keadaan dia tahu bahawa hanya Allah Tuhan yang benar. Dan dia kenal Allah tu siapa. Mari saya tengok satu video, ada orang Malaysia ni kata Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Ada. Pak kita. Ini sangat bertentangan dengan dakwah Nabi. Kalau ada zaman Nabi lagu ni, rasa Umar Al-Khattab kat kepala lama dah. Dia tak tahu pun Allah, dia tak reti nak beza antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dia kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ajaib. Dan ada ustaz mari ngajar, dia tak kata qul huwallahu ahad, katakanlah huwa di situ adalah Nabi Muhammad, dialah Tuhan yang satu. Ini isu-isu yang ada dalam tauhid pak kita. Kalau lagu ni lagi dahsyat, sahabat dulu beriman sami'na wa ata'na. Mari pak kita, dia punya pusing dahsyat. So kita pertama syahadah kita kena tahu Allah tu Tuhan. Bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah tu siapa? Muhammad tu siapa? Allah tu Tuhan yang maha berkuasa, pencipta alam semesta, dan Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang Allah pilih dia sebagai penerima wahyu yang Allah utuskan baginda kepada umat. Dan kita sangat-sangat bimbang di saat manusia mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setanding ataupun melampaui batas kemanusiaan Nabi. Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ni tahu benda gaib. Tak ada, Nabi Muhammad tak tahu benda gaib. Ada orang kata Nabi Muhammad boleh memberikan hajat kepada kita. Tak ada, Nabi tak boleh bagi hajat kita. Semua minta dengan Allah. Syarat nombor satu, ilmu. Kenal Allah tu macam mana. So kalau kita nak kenal Allah, kita ada asma dan kita ada sifat. Allah ni ada nama dan Allah ni ada sifat sebagaimana dalam Al-Quran. Dan bila menerima beriman dengan nama dan sifat, sami'na wa ata'na. Kita beriman dengan apa yang Allah bagi tahu dan kita beriman dengan apa yang Nabi bagi tahu. Ini cara kita mencari atau mengenali Allah. Okey? Jangan kita mengenali Allah dengan akal fikiran kita, aku rasalah Tuhan ni macam ni. Jangan. Tak layak. Akal kita ni tak sampai nak fikir tentang tu. Kalau Allah Ta'ala kata macam tu lah dia. Kalau Nabi kata Allah macam tu lah dia. Lebih daripada tu, kita tak fikir. Sebab makhluk pun kita tak mampu dah nak fikir, apatah lagi Allah. Kita hanya beriman dengan sifat. Sebagai contoh, Allah ni walillahil mathalul a'la. Allah ni contoh yang tertinggi. Tak ada yang sepertinya. Cuma kita boleh ambil sebagai bandingan yang rendah, nak menunjukkan Allah lagi tinggi daripada tu. Contoh, kita ambil sifat bidadari dalam syurga. Kita tahu sifat dia cantik. Kita tahu sifat dia daripada luar ni nampak urat betis dia. Kita tahu dalam hadis sebut, kalaulah bidadari ni memandang atau menjengahkan wajahnya ke dunia, nescaya akan menyinari antara timur sampai ke barat. Tapi kita boleh bayang tak wajah dia macam mana? Tak boleh. Kita tahu dalam syurga ada macam-macam nikmat. Betul? Ada yang dalam syurga disebut buah delima. Ada dalam syurga disebut pokok kurma. Tapi bila Nabi SAW kata dalam hadis kursi, dalam syurga ni Allah sediakan apa yang mata tak pernah tengok. Jadi macam mana delima syurga dengan delima dunia? Tak sama lah. Sebab hak mata kita tengok delima dunia, hak dalam syurga tak sama dengan apa yang kita tengok. Jadi nama saja sama, realiti tak. Itu baru nikmat syurga. Dan nikmat syurga tu makhluk. Kalau Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat ni ada sayap. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ni ada sayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Pernah baca tak ayat ni? Tak pernah baca? Tahu kan? Malaikat ada sayap. Soalan dia,
Macam mana sayap malaikat? Sudah. Benda gaib ni, kita hanya sampai akal kita dengar berita saja. Kita jangan terjun kepada benda yang akal kita tak boleh nak jangkau. Saya suka bagi tahu beriman dengan benda gaib ni, akal kita tak sampai dan kita tak tahu apa pun. Dia dalam kegelapan yang sangat. Kita hanya boleh tahu bila wahyu bagi tahu kat kita. Kalau kita pergi juga, dia macam orang masuk menyelam. Kapal selam Titan baru ni kan? Dia ada limit dia boleh selam. Dia selam lagi, lebih daripada limit dia, hancur. Akal kita lagu tu juga. Kalau pergi dalam benda akal ni, tak mampu nak hadam. Gila boleh jadi. Sebaliknya, beriman dengan benda gaib, kita kena ambil cara sahabat beriman. Beriman kepada Allah seperti mana yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi bagi tahu dalam hadis, dan kita serahkan kaifiat dan juga pendetilannya kepada Allah yang Maha Agung. Ini kita nak kenal Allah dengan nama dan sifatnya. Satu. Syarat kita beriman mesti ada ilmu. Yang kedua, syarat la ilaha illallah, beriman kepada Allah, tauhid ni. Syarat kalimah tauhid yang kedua ialah al-qabulu, menerima. Menerima apa? Menerima apa sahaja yang datang dalam pakej tauhid. Berarti bila beriman kepada Allah, 6 rukun iman akan ada pakej dia. Termasuk imannya, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Semua tu mesti kita terima. Bukan sekadar terima keimanan saja, kita kena terima pakej apa sahaja yang datang dalam syariat Islam. Bila beriman kepada Allah, beriman bahawa Allah turunkan Al-Quran, lalu beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran, termasuk cerita hari kiamat, termasuk kefarduan salat, termasuk kefarduan haji, dan bersama dengannya juga meninggalkan pakej dia, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Ini yang Quraisy taksir. Kalau saya tanya soalan, panjang sikit, detail sikit hari ni. Kalau saya tanya soalan, orang Quraisy ni kenal tak Allah? Kenal tak Allah? Kenal? Betul kenal? Nah, apa bukti dia kenal Allah? Mesti ada bukti, setakat tak kenal ya. Apa bukti Quraisy ni dia kenal Allah? Dalam Quran Allah Ta'ala kata, tanya mereka, siapa cipta langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Okey, betul? Lagi? Paling utama sekali, nama ayah Nabi Abdullah. Kita kata tadi Abdul Muttalib, agama dia sembah berhala. Betul? Abdul Muttalib agama dia apa? Takut nak jawab lagu ni. Agama Abdul Muttalib apa dia? Sembah berhala kan? Tapi dia menamakan salah seorang daripada anak dia Abdullah. Maknanya dia kenal Allah. Sudah. Betul ke tak betul ni? Betul. Sebab tu kita jangan, kalau anak letak nama Abdul Muttalib, tak boleh. Muttalib tu dia bukan nama Allah.
Abdul Muttalib tu bukan nama Allah. Kalau dia letak nama Abdul Muttalib, kena pergi betul balik. Pertama, Abdul Muttalib tu bukan Islam lah. Sebab dia penyembah berhala. Cuma dia tok Nabi lah. Betul lah, dia datuk Nabi. Tapi agama dia bukan agama Nabi. Kalau orang letak nama Abdul Muttalib, patutnya dia pergi cari nama Allah yang benar. Abdul Wahhab ke, Abdul Ghaffar ke, Abdullah ke, Abdul Aziz. Nama-nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Qadir. Betul nama Allah. Al-Muttalib bukan sebahagian dari nama Allah. Muttalib ni nama orang. Kalau baca cerita dia ni anak yang dipelihara, dijaga oleh Muttalib. Nama orang, kemudian dia dianggap sebagai hamba kepada Muttalib. Jadi bukan nama Allah, Muttalib. Tapi dia menamakan anak dia Abdullah. Berarti Quraisy pada masa itu sudah kenal Allah. Apa yang menyebabkan mereka tak nak beriman kepada Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam? Sebab dia tak nak terima package yang Nabi bagi tahu. Nabi kata kalau beriman kepada Allah satu-satunya, secara automatik kena tinggal semua sembahan yang lain selain dari Allah. Padahal mereka ada masa tu 360 berhala di sekeliling Kaabah. Ini isu yang utama. Bukan sekadar-sekadar nak pindah negara. Tak. Hijrah ni nak ajak orang kepada tauhid. Nak menjaga keimanan sahabat-sahabat yang dipaksa murtad, pindah menjaga tauhid. Nombor dua, syarat apa dia la ilaha illallah. Pertama, ilmu. Yang kedua, menerima package Islam daripada keimanan dan juga amal ibadat. Yang ketiga, al-ilmu wal-qabulu wal-inqiyadu. Al-ilmu wal-yaqin dulu. Nombor dua, yakin. Setelah ilmu tadi, yakin bahawa apa yang kita tahu tu benar-benar ada. Dan dia bukan sekadar aku rasalah Tuhan ni memang betul ada. Tak. Kena yakin betul-betul Allah ni ada. Dan sahabat-sahabat yakin benda tu. Nabi SAW mengajak kepada keimanan dan datang bukti dan hujah memberikan keyakinan itu. Dia bukan sekadar retorik cerita dah. Kalau nak tahu bukti-bukti, terlalu banyak bukti yang mendatangkan keyakinan bahawa Allah itu wujud. Sama ada dari sudut fitrah, sama ada dari sudut akal, ataupun dari sudut hujah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita tak detailkan bab tu, cuma kita kata syarat nombor dua adalah yakin. Syarat nombor tiga, menerima. Syarat nombor empat, al-inqiyadu, patuh. Setelah kita kata kita beriman kepada Allah, kita yakin Allah tu ada, kita terima apa yang Allah wahyukan daripada cerita, kefarduan dan juga hukum hakam, keempat ialah kita patuh. Patuh kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang kelima, as-sidqu, jujur. Jujur ni makna seorang mengucap di mulut dia sama dengan apa yang ada di dalam hati dia. Dan ini membezakan orang Islam dengan orang munafik. Sebab orang munafik mulut je cakap, hati tidak beriman. Kita orang Islam mesti jujur. Bila kita la ilaha illallah, kita betul-betul. Sahabat-sahabat diuji dalam kejujuran ini. Yang hijrah lah. Ni diuji, yang kita cerita peristiwa hijrah. Ummu Salamah berpisah dengan keluarga. Kemudian sahabat-sahabat yang diseksa, diuji. Saya lupa dah orang sahabat, nama sahabat yang dalam perang Rom tu, yang
Kisra ataupun panglima dia, Kisra cium kepala dia, Allah lupa nama dia. Tapi semuanya mereka diuji keimanan untuk Allah Ta'ala tahu kejujuran dia dalam iman. Kita Allah uji macam mana? Bagaimana Allah uji kita? Macam-macam. Tapi Alhamdulillah satu hal, Allah uji kepada kita ni tak berat macam ujian yang dulu lah. Tak berat dari sudut, Allah panggil apa? Tubuh badan dan harta benda. Tapi berat dari sudut kelalaian dan kealpaan. Contohlah, kita tengok orang Bangladesh, orang Myanmar mari kat sini, kerja buruh. Susah dia. Tapi bila waktu semayang, dia mari semayang. Dia susah dunia, tapi dia semayang. Kita ni tak susah. Yang tak susah tu lah. Jadi tak semayang, jadi tak beriman, jadi macam-macam. Ini ujian. Sebenarnya Allah nak uji kita jujur ataupun tidak di saat kita mengucap dua kalimah syahadah. Yang keberapa dah? 5. Yang keenam, ikhlas. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas apabila kita mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan yang ketujuh ialah cinta kepada Allah. Sebab atas dasar cinta inilah mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan kedudukan, mereka tinggalkan perniagaan, tinggal semua semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmatnya seorang yang bertauhid kepada Allah. Dan kita juga tahu bahawa kepentingan dia ialah di akhir nanti, siapa-siapa yang meninggalkan semua urusan dunia ni untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran dan dakwah Nabi, mereka akan berakhir dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jadi sebab tu mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah berkaitan dengan tauhid ni, saya nak ajak semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ialah walaupun kita tidak perlu berhijrah meninggalkan tempat tinggal kita, tetapi kita kena ambil iktibar bahawa menjaga tauhid ini adalah satu keutamaan yang paling besar dalam hidup. Walaupun kita tidak diuji seperti mana Ashabul Kahfi, tak ada orang paksa kita keluar Islam hari ini. Tak ada orang paksa kita meninggalkan agama Islam. Tapi ingat, ujian Allah terhadap kita pasti ada. Jangan sampai kesombongan kita menghalang seseorang itu daripada menjaga tauhidnya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada perkara-perkara syirik yang merosakkan tauhid. Ni tak payah hijrah, duduk tempat kita je okey. Okey. Tapi kalau ada orang mengajak kepada kesyirikan, inilah yang kita kena hati-hati. Baru ni saya mengajar tentang bab sihir. Berkaitan dengan tauhid ni, musuh dia sangat banyak. Dikumpulkan dalam satu terma syirik. Syirik ni punyalah pecahan dia banyak. Kadang-kadang kita diuji syirik kita mengagungkan sesuatu selain Allah, setanding dengan Allah. Kadang-kadang seorang tu minta dengan jin. Kadang-kadang datang orang tu minta dengan ahli sihir. Kadang-kadang orang tu minta dengan dukun, bomoh. Padahal kita nak jaga tauhid ni. Kita tak kena hijrah siapa, tapi inilah yang kita kena jaga.
selama Nabi SAW ajar kepada sahabat, inilah yang paling berharga. Jadi sebab tu saya bawa topik ni hari ni, supaya walaupun kita dengar cerita hijrah, kita tahu nombor satu sekali dalam hidup Nabi bukan kerana nak berpindah cari tempat tinggal. Nombor satu dalam hidup Nabi bukan kerana nak jadi pemimpin di Madinah, tapi Nabi berhijrah demi menjaga tauhid. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga juga iman kita. Semoga Allah Taala bagi kefahaman kepada kita, dan hari ini kita pakat-pakat kembali kepada ajaran Islam berpaksi kepada tauhid. Ada beza tak? Kalau kita tanya, ada beza tak Ustaz? Kenapa selama ni Islam kita tak berpaksi kepada tauhid ke? Berpaksi dah kepada tauhid, tapi tidak diberi penekanan jelas, sebab kita dia beri pemahaman Islam di pak kita ni kebanyakannya berlaku pada amalan-amalan, ritual. Budak-budak disuruh semayang. Kalau kita semayang, bapa kena semayang? Tak bolehlah kita orang Islam kena semayang. Bila masuk Ramadan, paksa dia Ramadan. Tapi berapa orang ajak bahawa siapa Allah dalam kehidupan kita? Budak-budak kecil kita tengok, siapa cipta langit? Allah. Siapa cipta bumi? Allah. Siapa bagi rezeki kepada kita? Allah. Siapa bagi sembuh kepada kita? Allah. Kita nak ajak masyarakat ni, nombor satu tauhid lebih utama daripada, kalau dia dah faham bab tauhid ni, insya-Allah dia akan jaga salat dia. Kalau dia dah faham bab tauhid ni, dia akan jaga puasa dia. Sebab dia tahu Allah tu siapa. Bermulalah kita mengajak mereka, orang panggil apa? Dengan pertama sekali hak Allah pada penciptaan. Ini cara kita nak ajar mereka. Uslub Al-Quran datang kepada kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nombor satu sekali, Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Dia adalah pemilik sekalian alam. Ajarkan kepada anak-anak kita. Rezeki kita siapa bagi? Allah. Nak dapat zuriat, minta dengan siapa? Allah. Nak minta kerja, minta dengan siapa? Allah. Kita sakit, nak sembuh, minta dengan siapa? Allah. Ajarkan benda ni. Sehingga bila kita sakit, mula-mula terlintas dalam hati kita, kepala kita, teringat kepada Allah. Pasal apa? Dah diajar daripada kecil. Kalau sakit, minta dengan Allah. Sebab dia penyembuh. Dialah pemberi rezeki. Dialah yang memberikan manfaat. Dialah juga yang memberikan mudarat. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Semua nama-nama Allah dan sifat-sifat dia tu kita tahu, dan kita mengagungkan Allah pada hak dia sebagai Tuhan pemilik sekalian alam. Ini tauhid nombor satu. Setelah daripada tu, apa yang Nabi ajar kepada sahabat ni, tu baru tahap mereka pun percaya. Lepas tu kita kata tadi ayat Quran, bila tanya mereka, siapa cipta langit dan bumi? Quraisy boleh jawab, Allah. Cabaran dia ialah pada tauhid yang kedua yang kita panggil sebagai uluhiyah. Yang ni isu besar, yang menyebabkan orang Quraisy tak nak beriman kepada Nabi ni bukan soal kenal ataupun tidak. Mereka tak nak memurnikan ibadat hanya kepada Allah. So, bila kita nak ajak orang kepada tauhid, nak ajar anak-anak kita selepas kenal Allah, kalau ikut surah Al-Fatihah ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kita panggil dalam bab tauhid ni tauhid uluhiyah. Hanya menyembah Allah. Minta dengan ahli sihir? Tak. Minta dengan dukun? Tak. Minta dengan patung? Tak. Minta dengan berhala? Tak. Minta dengan wali? Wali? Tak. Minta dengan malaikat? Tak. Minta dengan nabi? Tak. Minta dengan Allah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Fitnah dan ujian tempat kita dan fitnah dan ujian yang besar terhadap umat berada dalam memurnikan tauhid kepada Allah. Dan cabaran ni yang berlaku kepada Quraisy dalam hijrah atau dalam peristiwa dakwah Nabi. Mereka kenal Allah tapi mereka tak nak memurnikan ibadat mereka hanya kepada Allah. Bahkan talbis yang berlaku pada mereka dahsyat. Apa yang berlaku pada mereka? Talbis, tahu tak? Tipu daya. Dia ni asal usul dia agama Nabi Ibrahim. Ya tak? Mereka buat haji agama Nabi Ibrahim. Maka orang Arab asal usul dia kalau di kabilah di jazirah Arab asal usul daripada keturunan Nabi Ismail yang beriman kepada Allah. Tak ada masalah. Asal usul dia. Tapi bila talbis tu masuk, dia buat macam mana? Mula bawa patung berhala. Bila bawa patung berhala, dia letak depan Kaabah. Bila letak depan Kaabah, dia anggap dia masih menyembah Allah, tapi ada perantara antara dia dengan Allah. Dan perantara itulah patung-patung berhala mereka. Sebab patung tu bukan sekadar patung. Bukan kata teddy bear mari jadi berhala. Tak, teddy bear takkan jadi berhala punya lah. Sebab apa yang ada pada teddy bear? Tak ada. Dia datang dengan patung orang-orang soleh. Patung orang-orang baik. Didatangkan dalam bentuk arca. Orang ni dulunya orang soleh. Maka kita minta melalui dia, akhir sekali berlakulah penyembahan berhala. Dan ini yang kita takut akan berlaku kepada masyarakat kalau kita tak faham isu yang sebenar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kembali kepada ajaran Nabi yang sebenar. Kita kembali kepada maksud daripada Nabi diutuskan oleh Allah. Dan kita jaga benar-benar tauhid kita. Walaupun kita tidak kena pindah daripada tempat kita, tapi kita tetap kena berjuang menjaga agama kita. Okay? Dan saya pesan sekali lagi, berimanlah kepada Allah mengikut ajaran Nabi SAW yang benar. Dan ajarlah anak-anak kita agar mereka beriman kepada Allah mengikut acuan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah hari ni orang kata kita ni, orang panggil apa? Ortodoks kalau panggil. Ni geng-geng ni nak ikut betul-betul, nak ikut Nabi. Tak apa. Kita panggil ahlul hadis. Orang panggil orang yang mengikuti jalan seperti mana sahabat dulu ikut Nabi. Selama kita tahu benda ni betul daripada Nabi, kita pegang sungguh-sungguh. Bagaimana Nabi ajar sahabat, begitulah kita faham. Tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang hak-hak Allah, tidak syirik dan sebagainya. Yang ni kita jaga persis bagaimana Nabi SAW ajar kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, agar tauhid ini kekal dalam hati kita, dan agar dia bersama dengan kita sampailah kita mati. Dan garisan penamat yang kita sangat cita-citakan ialah kita mati di atas kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita husnul khatimah, dan itulah yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya, moga-moga Allah ampunkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.